Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kembali ke channel Cikgu Buku Teks. Pada hari ini kita akan bincangkan latih kendiri 1.3a pada muka surat 28. Jom cuba try. Baiklah, untuk soalan yang pertama, dia minta kita tuliskan setiap ubahan yang bergabung, iaitu dalam bentuk ubahan dan juga dalam bentuk persamaan. Maksudnya kita kena buat bentuk ubahan terlebih dahulu, barulah kita buat dalam bentuk persamaan. Kita tengok soalan nombor 1. W berubah secara langsung dengan punca kuasa 3V. Yang tu yang pertama. Kemudian W juga berubah secara songsang dengan kuasa 2X. Maka kita kena buat dulu dalam bentuk yang color kuning yang orange dulu tu. Sini ialah W. Untuk soalan A, W berkadaran secara langsung dengan punca kuasa 3 bagi V. Satu lagi ialah W juga ialah berubah secara songsang dengan 1 dengan X kuasa 2. Bila kita nak gabungkan dia, maka akan dapat dalam bentuk hubungan, bentuk ubahan dia akan dapat W berkadaran dengan punca kuasa 3V per dengan X kuasa 2. Kita gabunglah dua ni. Kita gabung dua tu. Seterusnya kita kena buat dalam bentuk persamaan. Jadi W sama dengan K punca kuasa 3V per dengan X kuasa 3, X kuasa 2. Selesai bagi soalan yang pertama. Soalan B. Soalan B sini F berubah secara songsang dengan J dan juga H kuasa 3. Kemudian dia juga berubah secara songsang dengan punca kuasa 2 bagi T. Kita pun tulis balik sini. F berkadaran dengan G H kuasa 3. Satu lagi ialah F secara songsang dengan 1 per dengan punca kuasa 2T. Maka kita kena gabungkan dia, akan buat dalam bentuk ubahan F berkadaran dengan G H kuasa 3 per dengan punca kuasa 2 bagi T. Yang tu dalam bentuk ubahan. Kita buat dalam bentuk persamaan. F sama dengan K G H kuasa 3 per dengan punca kuasa 2 bagi T. Untuk soalan C. Pecutan. Pecutan tu diwakili oleh A. Dia berubah secara langsung dengan jarak diwakili oleh J. Kemudian satu lagi, dia berubah secara songsang dengan kuasa 2, iaitu diwakili oleh T, masanya. Jadi kita kena buat. Sini dia ada gabungan. Jadi A berkadaran dengan J. Satu lagi ialah A berkadaran secara songsang dengan 1 per dengan T kuasa 2. Jadi kita kena gabungkan kedua-dua ni. Jadi bila kita gabung, akan dapat A berkadaran dengan J per dengan J per dengan T kuasa 2. Dalam bentuk persamaan akan dapat A sama dengan K J kuasa J per dengan T kuasa 2. Selesailah untuk soalan nombor 1. Baiklah, untuk soalan yang seterusnya, nombor 2. Masa diwakili oleh T berubah secara langsung. Masa dia untuk menyusun kerusi dia berubah secara langsung dengan bilangan kerusi diwakili oleh C. Dan juga ayat seterusnya secara songsang juga dengan bilangan pekerja diwakili oleh P. Bilangan pekerja P. Diberi bahawa P tu diberi bahawa 5 pekerja mengambil masa 2 jam susun 1000 kerusi. Soalannya ialah dia minta kita ungkapkanlah T dan sebutan C dan P. Yang ni ialah ubahan bergabung. Jadi kita kena gabungkan yang diberi maklumatnya. Ialah sini masa ialah T. Kemudian bilangan kerusi diwakili oleh C. Kemudian bilangan pekerja diwakili oleh P. Dalam jadual ni kita boleh buatlah jadual T, C, P. Kita buat jadual sikit sini ni. Kita buat jadual. Pekerja dia ialah bilangan pekerja diwakili oleh P, 5 orang.
C dia ialah masa dia T ialah masa, manakala C ialah bilangan kerusi 1000. Okey, jadi kita membuat dalam bentuk ubahan terlebih dahulu. T berkadaran dengan C. Okey, satu lagi ialah T berkadaran secara seorang dengan 1/P. Okey, jadi kita kena gabungkan dua ni. Bila kita gabung akan dapat T berkadaran dengan C per dengan P. Dan dalam bentuk persamaan, T sama dengan K C per dengan P. Okey, yang tu dah bentuk persamaan je. Okey, jadi kita pun ganti nilai T ialah 2. Okey, kita kena ambil ni dalam jadual yang kita bina ni. Ni kita bina sendiri jadual ni. Kita bina sendiri supaya kita nampak nilai-nilainya. T2. Okey, T2. K tak tahu lagi berapa nilai dia. K saya buat color merah ni. K. C dia ialah 1000. Per dengan P dia ialah 5. Maka kita kena buatlah penyelesaian di sini ni. Kamu kena cara yang paling mudah tekan letter. Saya akan tunjukkan cara yang untuk dapat jawapan sini untuk dapat nilai K. Jadi K sama dengan K5 kamu kena darab dengan 2 per dengan 1000. Jadi kamu akan dapatlah nilai K nya sama dengan tekan letter ni. Tekan letter akan dapat 0.01. Jadi kita pun ambil balik dalam bentuk, sebabnya dia nak dalam bentuk ungkapan. Jadi bentuk ungkapannya T sama dengan 0.01 C per dengan P. Okey, selesai soalan nombor 2. Okey, baiklah untuk soalan nombor 3. Okey, dia bagi tahu sini M berubah secara langsung dengan kuasa 2N. Secara langsung. Kemudian satu lagi ialah secara seorang dengan P. Diberi nilainya ialah M 4.8, N 6, P sama dengan 1.5. Kena cari nilai-nilai ni. P berapa, kemudian N berapa bila M dengan P juga 3.8. Okey, langkah yang pertama ialah kita masukkan nilai-nilai yang diberi ni dalam jadual. Kita buat jadual satu. Kita buat satu jadual dengan nilai M, N dan juga P. Okey, masuk nilai 4.8, 6, 1.5. Kemudian untuk salah A tadi M 0.8, N 2.4. Cari nilai P. Kemudian M nak 19, P 3.8, N dia ialah N yang kamu kena cari nilainya. Jadi kita buatlah dalam bentuk hubungan ubahan dulu. M berkadaran dengan N kuasa 2. Satu lagi ialah M berkadaran secara dengan 1/P. Bila kita gabung dalam bentuk hubungan ubahan, M berkadaran dengan N kuasa 2 per dengan P. Dalam bentuk persamaan akan dapat M sama dengan K N kuasa 2 P. Okay, yang itulah matlamat kita. Seterusnya kita kena gantilah nilai-nilai yang kita ada dalam jadual yang kita bina tadi ni, yang jadual kita bina sendiri ni. Okay, jadi M dia 4.8. K N dia ialah 6 kuasa 2. Okay, 6 kuasa 2. Okay, 6 kuasa 2 ni. Dengan P nya ialah 1.5. Maka bila kamu hitung sini akan dapat K sama dengan 1.5. Dia darab dengan 4.8. Dia per dengan 6.2. Maka akan dapatlah nilai K nya ialah 0.2. Okey, seterusnya bila dapat nilai K tu, kena ambil baliklah nilai, ganti balik dalam persamaan kita. M sama dengan 0.2 N kuasa 2 per dengan P. Okey, kena ganti nilai ni. Okey, kena ganti nilai. Okey, kamu kena ganti nilai ni yang kita buat dalam bentuk jadual ni. Okey, M 0.8, N
N dia ialah 2.4 kuasa 2 per dengan P, maka P akan dapat nilainya. Okey, yang ni pun samalah. 0.2 darab dengan 2.4 kuasa 2 per dengan 0.8. Kena tekan kalkulator lah untuk dapat jawapan. 0.2 darab dengan 2.4 kuasa 2 per dengan 0.8. Okey, maka akan dapat je ialah P sama dengan 1.44. Okey, seterusnya nak dapat nilai N. Okey, nilai N di sini ialah kena masukkan nilainya sini. Satu lagi M sama dengan 0.2 N kuasa 2 per dengan P. M kita ialah 19. Ni kotak sini ya, kotak yang last kali ni. M 19 0.2 N kuasa 2 per dengan P nya ialah 3.8. Maka dapat nilai N kuasa 2 sama dengan 19 darab dengan 3.8 per dengan 0.2. Ataupun boleh tekan kalkulator terus ni sebenarnya, tapi saya tunjuklah jalan perkiraan dia. Okey, sini akan dapat 19 darab dengan 3.8 per dengan 0.2. Maka akan dapat jawapan dia ialah 361. Okey, akan dapat N kuasa 2 sama dengan 361. 361 ni. Okey, kemudian sebab dia N kuasa 2, kita nak nilai N je. Okey, soalannya dia nak N. Jadi nak hilangkan kuasa 2, kita kena punca kuasa 2 kan dia. Punca kuasa 2. Jadi bila sebelah kiri punca kuasa 2, sebelah kanan pun punca kuasa 2 lah. Jadi akan dapat sini, jawapan dia N sama dengan 19. Okey, selesailah untuk soalan nombor 3. Okey, seterusnya ialah soalan nombor 4. Okey, kita ada T, E dengan F kuantitinya, iaitu T berubah secara songsang. Okey, T berubah secara songsang dengan punca kuasa 2 E dan kuasa 3 F. Okey, jadi sini kita kena buat dalam bentuk dia beri dalam bentuk jadual. Okey, kita kena hitunglah nilai A dan juga nilai B. Okey, jadual macam kita buat soalan nombor 3 tadi. Okey, seterusnya kita selesaikannya. T berubah secara songsang dengan 1 per dengan punca kuasa 2E. Satu lagi T berkadaran juga dengan punca kuasa 2 bagi kuasa 3 bagi F. F kuasa 3. Okay, jadi bila kita gabung akan dapat sini ni. Bila kita gabung kedua-dua ni, bila kita gabung ni T berkadaran dengan 1 per punca kuasa 2E dengan punca kuasa 2F, dengan F kuasa 3 ni, dengan F kuasa 3 ni akan dapat T berkadaran dengan 1 per dengan punca kuasa 2 bagi E dan juga F kuasa 3. Oh, pening. Okey, tak ada masalah yang pening tu. Okey, seterusnya T sama dengan K per punca kuasa 2 bagi E F kuasa 3. Okey, masukkan nilai-nilainya yang diberi T sama dengan, okey, T dia 5, E dia 1.44, F dia 2, maka masukkan nilainya. T dia ialah 5, K per dengan punca kuasa 2 bagi E 1.44, F kuasa 3, maksud dia kita kena darab dengan 2 kuasa 3. Dapatlah nilai K nya sini ni. Bila kamu tekan kalkulator ni akan dapat nilai K dia sama dengan 48. Okey, bila dapat K sama dengan 48, tak ada masalah tu. Sebabnya soalan seterusnya ialah dia suruh masukkan nilai je. Jadi kita tulis balik dalam bentuk ungkapan yang kita dapat. T sama dengan 48 per dengan punca kuasa 2 bagi E F kuasa 3. Okey, jadi maklumat yang perlu kita ada dalam soalan selesaikan soalan yang A ni. A itu diwakili oleh T. A sama dengan 48. E dia 36, punca kuasa 2 bagi 36. Dengan F dia ialah 0.4 kuasa 3. Kuasa 0.4 kuasa 3.
Jadi sini kamu tekan kalkulator je lah kan. Akan dapat jawapan dia 125. Kamu akan dapat jawapan dia 125. Okey, soalan seterusnya ialah soalan B sini ni. Okey, ambil balik yang kita dapat dalam bentuk ungkapan tadi ni. Ungkapan ni paling penting sekali ni. Ungkapan ni. Ungkapan. Okey, kita pun tulis balik lah. T sama dengan 48 per dengan punca kuasa 2 bagi E. Kemudian F kuasa 3. Okey, T kita ialah 0.256 sama dengan 48 per dengan E kita tak tahu apa, punca kuasa 2 bagi B. Kemudian F kita ialah 5 kuasa 3. Okey, seterusnya yang ni yang ni sikit lah. Jadi sini akan dapat punca kuasa 2 bagi B sama dengan 0.256 darab dengan 5 kuasa 3 per dengan 48. Okey, jadi sini akan dapat punca kuasa 2 bagi B. Bila kamu tekan kalkulator akan dapat punca kuasa 2 bagi B ialah 1/5. Okey, seterusnya nak hilangkan kuasa 2, kita kena kuasa 2 kan dia lah. Punca kuasa 2 bagi B, kuasa 2. Di sebelah kanan pun kuasa 2. Maka akan dapat B sama dengan 1.5 kuasa 2. Jawapan dia ialah 2.25. Okey, selesailah untuk soalan nombor 4. Jangan lupalah try dan juga subscribe channel Cikgu Butex.